Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan izinnya hari ini kita masih dapat lagi bersiaran untuk kita meneruskan perkongsian kita dalam pelajaran Jawi ini, ya, yang mana insya-Allah pada kali ini saya akan berkongsi tajuk satu tajuk yang penting, iaitu tajuk ejaan berimbuhan, imbuhan an. Ya, imbuhan an ini dia terkandung dalam pelajaran tahun 5, tahun 5, tajuk yang pertama, pelajaran Jawi tajuk yang pertama, imbuhan an. Baik. Ada di antara murid-murid yang dia kata dia agak keliru dalam penulisan yang ada imbuhan an ini, ya. Macam mana an ini boleh ditulis, ya, an yang macam mana an yang sesuai, ya. Sebab an ini dia ada pada 3 tempat, ya. Dia ada an untuk padannya alif nun, an untuk nun sahaja, dan juga satu lagi an untuk hamzah nun, ya. Jadi pada ketiga-tiga ini sudah tentulah dia ada cara, ya. Dia ada cara untuk kita mengenal pasti, ya, mana yang paling tepat dan sesuai. Dan saya ulang balik semula, dalam Jawi ini kita hanya menerima pada ejaan yang tepat sahaja. Ya, kadang kekeliruan ini dia kekeliruan yang biasa sahaja, ya. Dan sekarang ini kekeliruan itulah yang kita nak atasi dengan cara yang mudah, ya. Jadi saya menyiapkan di papan putih ini dia punya carta lah, ya. Imbuhan an ini terbahagi kepada 3, ya, alif nun, nun, hamzah nun. Jadi pada ketiga-tiganya ini saya nak terangkan satu persatu supaya mudah dan jelas untuk kita mengenal pasti imbuhan an mana yang paling sesuai dan yang mana yang paling tepat. Baik. Kita tengok satu-satu. Kita tengok dulu imbuhan an yang an untuk alif nun. Baik, sebenarnya, ya, telah pun disiapkan, telah pun ditetapkan imbuhan an untuk alif nun ini, ya, dia hanya untuk perkataan yang suku katanya berakhir dengan huruf U. Ya, dalam tulisan Rumi akhirnya mesti diakhiri dengan huruf U. Bila ada diakhiri huruf U padanannya untuk waw, imbuhannya an, maka letakkan an itu sebagai an untuk alif nun. Dia kalau cakap je kadang-kadang dia tak apa nak jelas. Kita tengok contoh, ya. Contoh yang dimaksudkan surat akhiran huruf U ni yang macam mana? Dia yang macam ni. Contoh, ya. B-U, bu, R-U-ru, buru. Ni. Kita nak menjawikan sesuatu perkataan, harus diingat, ya. Dalam siri yang ke-7 saya dah maklumkan, kita nak jawikan kita mesti ambil kata dasarnya dahulu, ya, sebab kata dasarnya inilah yang menentukan ejaan tepat ataupun sebaliknya. Jadi bila kita nak buat ejaan yang mengandung an, iaitu buruan, ni dia buruan. Saya buat tanda merah lah, ya, buruan, imbuhannya an. Kita lihat kata dasarnya ialah buru, kan, buru. Okey, buru. Kata dasar yang akhirnya ni, ni, ya. Okey, buru. Tengok, suku kata yang akhir ialah huruf U. U untuk waw. Jadi bila U untuk waw, dia menerima imbuhan an, secara automatik imbuhan yang sesuai bagi an-nya itu ialah alif nun. Jadi kita buat satu-satu. Eja buru, ba, waw, ro, waw. Tengok ni. Ini kata dasarnya. Ba, waw, ra, waw. Huruf waw.
Huruf waw ini apabila dia menerima imbuhan an, secara automatik dia hendaklah ditambahkan dengan alif. Imbuhan an dia ialah alif, alif nun. Jadi nak eja buruan, ba, waw, ro, waw, alif, nun. Buruan. Jelas ya? Semua kata dasar yang diakhiri dengan huruf U. Dalam rumi, akhir huruf U, padanan untuk waw, menerima imbuhan an, alif nun. An-nya ialah alif nun. Baik, contoh yang kedua. Pemantauan. 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 P-E-M-A-U. Pemantau. Ni. Kemudian dia menerima imbuhan an di sini. Baik. Kita ambil dulu kata dasarnya, pemantauan. Pantau, pemantauan. Ambil dulu ialah kata dasar ialah pantau. Tapi di sini kerana adanya imbuhan pe di sini dia jadi man, kita tengok mantau. Pemantau ni. Mantau. Ada tak kat sini bila suruh kata KWK? Ada? Ada. Kita kena gugur. Kita kena gugurkan. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok hujungnya huruf U kan. Jadi Pipa, mim, nun, ta, alif. Salah ya, giginya terlebih pula. Okey, pemantauan. Ni. Akhirnya huruf U. Bila akhirnya huruf U, apa yang akan berlaku imbuhannya? Ialah alif, alif nun. Begitu. Ya. Yang penting akhirnya huruf U. Kalau saya buat angkasawan ataupun negarawan ataupun dermawan, adakah dermawan itu waw ada alif nun? Ada ke tak ada? Kalau dermawan, karyawan, jutawan, ada tak alif nun? Jawapannya tak ada. Kenapa pula tak ada? Kita tengok kenapa eja jutawan. Ya, kenapa eja jutawan ataupun dermawan dia tidak ada dia tak ada alif nun. Sebab apa? Sebab juta dia dekat sini dia bukannya imbuhan an, tetapi tengok sini dia wan kan. Jadi kata dasarnya ialah juta, maka juta dieja dengan jim waw ta alif. Betul? Okey, juta. Jadi wan ini ada tak KWK kat sini? Ada kan? KWK gugurkan huruf A ya, gugurkan huruf A. Jadi macam mana kita nak ajarkan? Buatlah terus ya. W untuk waw, N untuk nun. Jutawan. Baik. Jelas tak? Okey, itu yang pertama. Kita selesaikan satu-satu. Okey, kita padam dulu. Kita tengok pula yang kedua. Imbuhan an yang kedua. Baik. Imbuhan an yang kedua, an untuk nun sahaja. An untuk nun sahaja ni dia tengok sini. An untuk nun sahaja, suku kata akhirnya huruf I. Dalam tulisan Rumi, perkataan Rumi, dia mesti kata suku kata yang akhir itu akhirnya huruf I. I padanannya untuk huruf ya. Ya, dan semua suku kata yang tertutup akhirnya. Jadi kita selesaikan satu-satu. Baik. Imbuhan an untuk nun, suku kata akhirnya huruf I. Contohnya apa? Uji. Kita tengok dulu. U-I-G. Uji. Akhirnya huruf I kan? Uji. Jadi uji ni I untuk ya. Jadi kita jauhikan uji alif, waw, jim, ya. Uji. Ya. Uji. Kemudian imbuhan an-nya muncul an di sini. Imbuhan an-nya uji, ujian. Jadi apa yang berlaku? Ya, telah ditetapkan dalam tulisan Jawi apabila kata dasar ruminya itu diakhiri dengan huruf I padanannya untuk huruf ya, imbuhan an-nya itu wajib untuk nun sahaja ya. Ini dah termaktub dah.
Ya, tidak boleh tidak, kita kena ikut yang ni lah. Ya, walaupun cara bacaannya nanti tu dia macam macam pelik ustaz. Eja uji, ujian macam jadi ujin pula kan. Jadi kita jangan cerita tentang logik ya. Dalam Jawi ni dia bukan cerita tentang logik, tapi dia cerita tentang pengkaedahan. Jawi baharu dia ada kaedah dia sendiri. Okey. Kita tengok sekarang, kita jawikan. Jadi uji ni oleh kerana akhir huruf ya, maka ditambahkan dengan huruf nun ya. Jadi imbuhannya ialah nun saja. Maka jawapan yang tepat ialah alif, waw, jim, ya, nun. Uji. Ujian. Alif, waw, jim, ya, nun. Ujian. Ya, dulu-dulu ya, kita zaman kita lah, dah dulu-dululah zaman kita, ya, zaman saya belajar tahun 80-an dulu, eja ujian dia bukan macam ni. Dia eja ujian macam ni ejaannya. Dia eja macam ni. Dululah, dulu. Alif, waw, jim, ya. Alif, jim, ya, nun. Dulu dia eja macam ni, ujian. Ya, bunyinya betul. Tetapi sekarang tak boleh. Ya, sebab sekarang ini Jawi baru dia hendaklah ejaan yang tepat. Jadi walaupun bunyinya sama, ya, walaupun kedua-duanya ni bunyinya sama, tetapi yang ini tidak ada markah langsung ya dalam penulisan. Okey, baik. Selain pada ujian, apa lagi? Ujian, pujian lagi, isi jadi perisian ya. Jadi maknanya tambahkan saja dengan an untuk huruf nun. Ingat ya. Okey, jelas? Alhamdulillah ya. Very easy ya, senang saja sebenarnya kalau kita tahu teknik dia. Okey, kita tengok pula yang dikatakan akhirannya, sukata akhirnya tertutup. Tambahkan saja imbuhan an-nya untuk nun. Yang macam mana tu? Okey. Suku kata tertutup. Ni ya, ada murid tanya, Ustaz, suku kata tertutup tu macam mana? Saya kata yang tertutup tu, dia mesti akhirnya, suku kata tu dia mesti diakhiri dengan huruf konsonan. Huruf konsonan. Tak kisahlah apa pun perkataan ruminya tu, dia mesti akhirnya tertutup tu, maknanya dia akhirnya huruf konsonan. Sama ada contoh lah. Contohnya eja buah, B-U-A-H, buah. Jadi huruf H di hujung itu konsonan. Ataupun dia nak eja gulung, G-U-L-U-N-G, gulung. Huruf G di akhir kan? Itu namanya tertutup. Atau eja tutup, T-U-T-U-P, tutup. Jadi akhir huruf P, sukata terakhir, itu namanya sukata tertutup. Baik, kita tengok contoh lah. Okey. Contohnya apa? Sukata tertutup. Contohnya ialah buah-buahan, buah, ataupun tempat, ataupun bulan. Bulan ayah. Okey. Tadi ujian bulanan. Bulan. Kita ambil perkataan bulan. Baik. Imbuhan an-nya ya, bulan. Imbuhan an-nya ialah itulah ya, an. Bulanan. Baik. Cara kita nak menjawikan, saya dah pesan, saya kena ulang balik lah ya. Khawatir nanti ada yang terlepas pandang kan, mungkin dia tak mengikuti siri-siri saya yang sebelum-sebelum ni. Jadi saya ingatkan balik semula, nak jawikan ejaan yang berimbuhan, pastikan ambil dulu kata dasarnya ya, sebab kata dasar ni yang jadi penentu untuk ejaan itu sama ada betul ataupun tidak ya, tepat ataupun sebaliknya. Baik, kita tengok eja bulan. Macam mana nak eja bulan? Kita ambil dulu ya, bulan. Ni, bulan. Eja bulan, buat suku kata. Ada 2, 3. Ada 2 suku kata ya. Bulan. Ada tak KWK di sini? Suatu kedua. Ada kan? Ni ada KWK ni. Jadi apa nak buat? Kita kena gugurkan. Kemudian kita jawikan langkah kedua padanan huruf ya. Kemudian baru kita jawikan. Tapi bila kita sampai ke bab sampai ke had ini, kita terus sajalah kita jawikan ya, sebab semua orang dah pandai kan. Ya, jadi kita buat macam ni. Bulan, ejaan dia ba, waw, lam, nun. Bulan. Lihat, suku kata tertutup, huruf N ni tertutup. Dia menerima ada an di hujung, maka tambahkan saja dengan huruf nun, imbuhan an-nya. Jadi bulanan dia eja ba, waw, lam, nun.
bulanan. Ejaannya begitu, bulanan. Ya, berbeza dulu-dulu. Ya, kita jangan ikut ejaan yang dulu-dulu punya lah. Ya, sebab yang dulu-dulu tu bukan saya kata salah. Ya, cuma sekarang ni orientasi peperiksaan dalam Jawi Baru pun dia hanya mengiktiraf dan juga kalau exam tu, kalau periksa dia hanya ada markah pada ejaan yang tepat. Ya, walaupun dulu zaman saya sekolah, eja bulanan ni bukannya macam ini. Dia eja bulanan ni begini, ba waw bu lam alif la nun nun, bulanan. Ya, ini dengan yang sini bunyinya sama. Ya, mun ini podo. Ya, mun ini podo. Maknanya dua-dua bunyinya sama. Tetapi yang membezakan di sini ada alif, di sini tak ada alif. Ya, jadi saya ingatkan balik semula, hanya kerana huruf alif sahaja. Ya, kalaulah ya dalam exam ataupun dalam penulisan Jawi Baru kita, hanya kerana alif dia menjejaskan kita punya pemarkahan kalau periksa lah ya. Okey, baik. Selesai? Mudah kan? Senang aja kan? Ya, sebab apa? Sebab kita dah tahu teknik dia. Saya dah siapkan satu persatu, ya. Kemudian kita tengok yang ketiga sekarang ni, ya, imbuhan an untuk hamzah nun, suku kata yang akhir huruf A untuk alif. Semua perkataan yang akhirnya huruf A untuk alif. Ya, A untuk alif ni dia ada berapa? Kalau kita belajar A untuk alif di hujung ni, yang kekalkan alifnya, yang pertama huruf-huruf darlung. Huruf darlung tu ada 5 kan? Lam, waw, dal, nga, ra, atau dar, ra, la, waw, nga. Ya, kelima-limanya ini apabila ada huruf A sukata yang akhir itu, A-nya wajib dikekalkan. Ya, dalam bahasa Melayu tu kan. Kemudian satu lagi yang selain daripada huruf-huruf darlung yang kekalkan alif, tapi dia bukan yang CMJ tu, ya, bukan yang 12 huruf yang dikata huruf-huruf cik jam tu, bukan, ya, atau cik penjanggot, bukan, ya. Dia yang pertama adanya imbuhan hamzah nun sebab dia darlung, yang kedua sebab dia bukan darlung tetapi yang bukan CMJ, yang bukan CMJ. Macam mana pula ustaz bukan CMJ pula? Baik. Ya, sebenarnya kita ada penulisan alif hamzah nun. Ya, nanti saya akan terangkan. Ya, itu yang namanya bukan CMJ. Ya. Apa saya cakap ni? Itu yang alif hamzah nun tu nanti itu yang untuk CMJ punya. CMJ nanti asalnya dia ejaan tu ada huruf alif, tapi alifnya tu tidak boleh dipadankan. Tetapi nanti bila dia ada imbuhan an, dia wajib menerima alif. Itu nanti dalam bab yang seterusnya lah, penerangan yang seterusnya saya akan bagi tahulah. Okey, kita perlahan-lahan kita kita fahamkan satu persatu. Okey, baik. Kita mulakan dengan huruf-huruf darlung dulu. Baik. Huruf darlung ada 5. Saya bagi contoh darlung ni, dal, waw, dar, ra, lam, waw, nga ni saya nak eja bawa lah. B-A-W-A. Ini huruf darlung ni. A di hujung. Tengok suruh kata A di hujung ni. Bawa. Bawaan. Contoh. Jawinya ba alif, waw, alif. Eja bawa begini kan? Alifnya dah ada kan? Alifnya kekal. Dia kata apa? Kalau surat akhir huruf alif, A untuk alif, tambahkan saja dengan hamzah nun. Jadi eja bawaan ba alif, waw alif, hamzah nun, bawaan, ya. Ataupun yang bukan huruf darlung. Yang bukan huruf darlung dan dia bukannya CMJ ataupun huruf-huruf cik jam atau cik menjanggut tu. Apa dia? Contohnya. Kita tengok eja cuba ataupun jelma ataupun eja. Jelma, periksa. Okeylah, saya ambil perkataan jelma lah. Jelma. Ni. Jelma. Akhirnya huruf A kan? Tetapi walaupun M ini untuk mim ni, dia bukannya cik main janggut, bukannya huruf CMJ. Sebab apa? Sebab dia akhir huruf L dengan A kan? Dia maknanya dalam jawinya dia kena dieja dengan kekalkan huruf A.
Dia. Okey. Yang gugur huruf A cuma pada 12 huruf sahaja. Yang syaratnya mesti double A. Sekarang ni dia bukan double A ni. Dia bukan double A, dia tak ada double A pun. Jadi alifnya dikekalkan dan imbuhan an yang perlu dibuat di sini tambahkan dengan hamzah nun. Jadi jelmaan jim lam mim alif hamzah nun. Hamzahnya hendaklah ditulis dengan 3/4. 3/4 ya, sebab ini adalah imbuhan akhiran. Nanti kita akan sampai satu tajuk kedudukan huruf hamzah, saya akan terangkan satu persatu dengan 5 kedudukan hamzah. Ya. Sekarang ni kita ambil dulu, saya terangkan dia 3/4. Contohnya yang bukan daripada contoh darlong, contohnya jelma, ya, lagi cuba, lagi dan banyak lagi lah ya. Contohnya derma, lagi periksa, ya, periksa kalau peperiksaan kan, periksa dan lain-lain lagi lah. Okey. Dan ni. Dan kita tengok pula yang dikatakan dia mesti huruf darlong, ataupun dia bukan huruf darlong, dan satu lagi dengan sebab dia adalah perkataan CMJ ataupun huruf cek jam atau cek menjanggut yang 12 huruf ini. Macam mana kita nak tulis imbuhan an-nya? Begini. Saya tunjukkan. Okey. Contoh baca. B-A-B-C-A-C-A. Baca. Ini adalah huruf-huruf yang 12 tu yang dipanggil huruf apa? Huruf cek jam ataupun cek menjanggut. Yang 12 huruf tu, yang huruf ada double A tu A yang di hujung digugurkan. Maka kita akan jauhikan baca ni pada asasnya. Ya, sebelum menerima imbuhan an, kita ambil kata dasarnya baca ni. Baca ada double A. Okey, double A maknanya A yang di hujung dimatikan. Okey, ba alif ca. Ini asas dia begini. Ini asas dia. Pada 12 huruf ni yang mana huruf A-nya perlu digugurkan sebab dia ada double A. Asasnya huruf A untuk alif ini hendaklah digugurkan. Tetapi apabila dia menerima imbuhan an di sini, bacaan, secara automatik dia akan wajib diletakkan alif dan hamzahnya itu ni alif hamzah nun. Ya, saya nak bagi tahu hamzah nun ni. Ni dia hamzah nunnya. Alifnya ini ada kaedah dia lah ya. Semua perkataan yang 12 huruf ini yang menerima imbuhan akhiran dia wajib diletakkan huruf alif. Wajib ya, wajib letakkan huruf alif. Ya, contohnya apa? Baca, jadi baca, bacaan. Lagi kalau bapa, ba alif pa, ke ibu bapa an. Jadi bila ke ibu bapa an ada imbuhan an di situ, automatik dia mesti ada ba alif pa alif hamzah nun. Lagi apa contohnya? Apa lagi? Ya, saya, sana, mata. Eja mata. Ataupun eja rata. Ra alif ta kan rata. Ratakan. Ada imbuhan kat situ, ada pula kat situ kan kat situ. Ya, maknanya akhirnya tu ada pula tambahan kan. Jadi ratakan ra alif ta alif kaf nun. Jadi makna kata apa? Maknanya kalau huruf-huruf yang 12 ini yang akhirnya itu ada tambahan imbuhan, maka letakkan dia dengan huruf alif dan hamzahnya itu 3/4 nun. A-nya untuk hamzah nun. Ya, alif ini adalah tambahan ya. Kenapa? Sebab dia ada imbuhan di hujungnya. Okey? Jelas tak? Jadi untuk tajuk ini saya nak kongsikan dengan anda, saya nak buat kesimpulan yang mudahnya. Saya ulang balik, imbuhan an, alif nun, nun, hamzah nun. Ada 3. Kemudian yang pertama, an untuk alif nun ini
dia syaratnya suku kata yang terakhir huruf U. Ya, pada ruminya huruf U, kata dasar huruf U untuk waw, dan menerima imbuhan an, maka wajib diletakkan alif nun. Yang kedua, tengok yang kedua, an untuk nun, suku kata yang akhir huruf I. Ya, dalam ruminya akhirnya huruf I untuk ya, tambahkan saja dengan nun. Contohnya tadi ialah ujian dan sebagainya. Dan juga suku kata tertutup. Suku kata tertutup diletakkan juga dengan imbuhan an-nya ini untuk huruf nun saja. Baik, selesai. Dan yang ketiga, an, hamzah, nun, suku kata yang akhir mesti ada huruf untuk alif. Ya, untuk alif ni adalah kumpulan-kumpulan huruf yang dipanggil huruf darlung, dan juga yang huruf-huruf yang selain daripada huruf darlung yang kekal huruf ya, kecuali untuk yang namanya CMJ, iaitu Cik Min Janggut ataupun Cik Jam, yang dua huruf tu. Dan juga alif hamzah nun ini, hamzah untuk hamzah nun juga untuk huruf-huruf yang Cik Jam menerima imbuhan. Ya, menerima imbuhan, automatik dia kena ada huruf alif dan hamzah nun. Ya, hamzah nun. Ya, jadi saya harapkan perkongsian ini memberikan manfaat kepada anda, dan sekiranya ada pertanyaan, anda boleh letakkan komentar ya di bawah ya, di bawah video saya itu, dan sekiranya ada kelapangan masa, saya akan jawab satu persatu. Dan saya mohon maaf ya sekiranya dalam penyampaian saya barangkali ada salah dan silap, tutur kata atau perbuatan yang kurang menyenangkan ya, saya mohon maaf, dan kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Dan saya tangguhkan dahulu perkongsian ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.